Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Okey, kita nak teruskan step yang seterusnya. Okey, hak ni dia step lompat. Okey, untuk lompat ni dia ada lompat dia kaki kiri dan serangan tangan kiri, kaki kiri serangan tangan kanan. Begitu juga tangan kanan serangan tangan kiri, kaki kanan serangan tangan kanan. Macam itulah. Minta maaf dah tersasul tu. Okey, lompat tu tak apa, kita cuba buat dulu. Kita cuba buat asas lompat lah. Asas lompat dan serang dulu. Tengok ah. Kita buat kaki kanan yang di belakang. Okay, kita buat kaki kiri. Okey, dia untuk apa? Bukanlah lompat tu. Kalau lompat macam tu, kita tak payahlah turun mendarat dengan satu kaki. Kalau kita lompat setempat. Tapi masalah dia bila kita lompat bertapak, itu kita akan mendarat dengan satu kaki. Itu kekurangan lah. Dia kalau kita tak dapat mendarat dengan dua kaki dengan baik. Okey, dia macam mana? Dia ada lompat ke depan dan lompat ke belakang. Okey, dia lebih kurang macam tu lah. Okey. Kadang kita bila kita melompat ke depan, kita lebih kepada nak jadi macam bahasa moden hari ni orang panggil Superman punch. Kita macam nak punch ya. Kita nak umbuk dia, kita nak hentak dia sambil kita melompat ke depan. Contoh dia. Ni. Tapi okey. Dalam kita pi tu, kadang-kadang kita bagi dua serangan atau ke tiga. Kita lompat 1, 2, 3. Ni waktu kita nak lompat 1, waktu kita lompat 2, waktu kita nak mendarat 3. Macam tu. Sorry. Dia jadi. Sorry. Dia kadang kena berlatih betul sambil buat baru dia jadi. Dia 1, 2, 1, 2, 3. Macam tu. Dia macam
itulah, dia ada kelebihan dia lah. Kelebihan dia macam itulah, dia ada nak bagi cepat sampai kepada musuh, nak bagi musuh terpinga-pinga, dan keserangan dia pantas. Kemudian kalau orang yang lebih tinggi daripada kita, 20 cm, orang nak bagi capai dia punya kepala tu, kadang-kadang ada lah. Mungkin 30 cm, sebab saya pun macam saya pendek je. Saya tak tinggi mana. 160, 16 lingkungan tu kan. Kalau lawan dengan orang yang 18, 19, dia akan dia banyak kelebihan. Kita pula nak kena nak lompat apa semua. Kemudian ada masa kita tahan. Lepas tu kita lompat atas kepala dia. Macam tu lah lebih kurang. Okey, ada masa dia serang kita. Kita nak berundur ke belakang pula. Tengok, kita berundur ke belakang. Dia macam, kalau dia serang bahagian bawah ni, kita undur. Dalam masa tu kita lompat. Potensi dia untuk kena badan kita tak ada. Potensi kita untuk kena dia ada. Dia macam, dia main hak ni orang panggil apa, rings. Apa kita nak maksudkan, kita dia nampak macam dia, kalau hukum fizik dia mai, tapi kita lompat. Tahap kecapaian kita dekat dia lebih tinggi. Dia serang, kita lompat, kita bagi dia bagi macam tu. Tahap pencapaian dia tu. Itu berdasarkan teknikal dan taktikal lah. Tak perlu pun sangat, tapi boleh buat. Kita lompat tu. Okey. Boleh kot. Dia faham kot. Okey, ada masa kita ubah kedudukan. Kalau kita ubah kedudukan, dia akan jadi kaki kanan pula di depan lah. Macam ni. Okey, lebih kurang macam tu lah. Teknik ni, teknik tambahan je lah, lebih kurang macam tu. Kalau bahasa sekarang orang panggil Superman punch lah, macam tu lah maksud dia. Lompat dan tumbuk. Dan bila orang serang kita, kita melompat ke belakang sambil kita hentam dia juga. Kita tak lompat saja, kita tak mengelak saja. Macam itulah yang kita mahu. Wallahualam. Minta maaf kalau ada kekurangan, sebab saya tak berlatih sangat yang ni. Saya bukan tak berlatih, kadang kita pun tak sempat nak berlatih semua. Kita pilih yang tertentu je. Sebab saya lebih suka bawah. Bawah. Cuma bila kita nak berlatih atas ni macam tu lah. Ambil masa. Kemudian dia lebih memenatkan bila kita banyak melompat ni. Itulah wallahualam. Cuma kita yang kita nak bagi tahu, dia ada. Macam itulah. Bila kita main silat ke apa, macam-macam teknik kan. Kita belajar buah ni puluh buah. Tapi tak semua yang kita, maksud dia yang bukanlah semua, tak semua yang penting juga. Cuma kita kena pilih yang terbaik mungkin untuk kita, atau mungkin juga untuk cara permainan kita. Macam itulah. Tak semua benda yang kita boleh bawa. Kalau kita kumpulkan semua, takut kita tak mahir di semua pun. Itu kita tak mau. Target kita sikit tapi mahir. Orang kata satu tu kalau mahir lebih baik daripada 10 tapi tak mahir. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau mahir 10 lebih baik dari mahir hanya satu. Macam tu pula. Maksud dia, tapi kita nak pelan-pelan. Okey, kita dah boleh mahir satu perkara.
Kemudian kita tambah satu perkara. Kita tak mau kita berlatih semua benda. Tapi semua benda kita tak mahir. Tak boleh juga. Tak boleh. Dunia tak boleh macam tu. Dunia tak boleh. Kita kena pilih dulu satu benda. Kita buat sungguh-sungguh sampai mahir. Kemudian kita tambah benda yang kedua sampai mahir. Baru orang pandang kita. Baru kita ada kelebihan. Kalau setakat kita mahir, bukan tak mahir, kita boleh semua benda, tapi satu pun tak mahir, kita tak boleh lah. Kita tak boleh juga. Kalau kita fight pun kalah juga. Kalau kita mahir satu benda, tapi tak banyak kita mahir satu benda, bukan senang nak kalahkan kita. Dia macam tu. Okey. Jadi tak semua orang dilahirkan sebagai pewaris. Ada orang dilahirkan sebagai fighter. Dia kena pilih lah. Kalau pewaris, mungkin dia kumpulkan semua. Sebab itu amanat dia. Dia kumpul semua. Contoh kalau dia belajar silat, dia kumpul semua buah. Mahir ke tak mahir ke, dia kumpul dan dia wariskan. Tapi kalau kita sebagai fighter, kita pilih yang buah yang terbaik untuk kita mahirkan. Beza tu. Dia ada beza falsafah dia tu. Bila kita faham, baru kita boleh jadi fighter lah. Macam tu. Sebab tu kadang ada beza sikit. Ada guru, dia boleh mengajar orang, tapi dia pun tak pandai lawan pun. Tapi anak murid dia fighter. Macam tu. Ada guru yang dia boleh lawan orang, tapi dia tak pandai mengajar orang. Macam-macam. Dia tak pandai nak teknikal apa semua. Tapi dia untuk diri dia boleh. Itu macam-macam. Itu maksud dia. Sebab ni pun dah nak penghabisan untuk silibus yang kedua. Tu saya panjang sikit tu. Saya sembang apa yang saya ingat dan apa yang saya keluar lah. Apa yang keluar tu kira-kira lah tu. Wallahualam. Assalamualaikum. Okey, cuba buat yang terbaik. Untuk silibus yang kedua ini, kita nak kuasai langkah ke depan dan ke belakang dengan baik. Di samping dengan pukulan lah. Bukan nak langkah saja. Lepas tu dalam kita melangkah tu, kita boleh bertahan, kita boleh menyerang. Kemudian kita boleh menyending ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, timur, barat, timur laut, barat laut, barat daya, tenggara dengan baik. Penting tu sending dengan gerakan kaki tu penting. Itu je kot. Lepas tu itu saya nak belajar lagi. Nanti kita akan buat lagi video macam full, macam mana 30 minit, macam mana cara kita berlatih. Wallahualam. Assalamualaikum.